Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 summa Alhamdulillah ala nikmatil iman wa nikmatil Islam, ala kulli syai', Alhamdulillah ala kulli syai' alladhi razaqana Allah ta'ala ilaihi. Alhamdulillah, kullu syai' dhalika min fadlillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati, yang disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana ini Taala bagi lagi peluang kepada kita nak masih lagi hidup, dapat menghirup udara segar, dapat lagi buat amal ibadah di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa tuan? Untuk kejar syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hari ini saya cuba nak kongsikan satu cerita yang mana dia bagi impact yang sangat besar buat diri saya. Ceritanya saya tak tahu adakah ianya menarik ataupun tidak tuan-tuan, tapi ianya begitu menarik buat diri saya tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Suatu ketika dahulu seorang ustaz yang pernah hantar saya pergi ke luar negara. Sebab apa tuan-tuan? Dulu satu ketika tahun 2016, lebih kurang 3-4 tahun yang lalu lah. Saya berjumpa dengan seorang ustaz ni. Saya bertanya pada dia, "Ustaz, saya nak pergi belajar di luar negara lah, lepas pada SPM, Ketika tu menunggu nak ambil stamp tingkat tanam. Jadi saya tanya dia, betul dia jumpa dengan dia. Tanya dia, "Ustaz, saya rasa saya nak belajar di luar negara lah." Saya tanya dia. Bila tanya dia nak pergi belajar mana? Akhirnya cerita yang saya akan beritahu siapa orang tu. Baik, saya tanya dia, saya nak pergi belajar di luar negara dia. Saya tanya dia, bila tanya dia cakap nak pergi belajar. Tanya saya balik, nak pergi belajar mana? Saya nak pergi belajar Tanah Arak lah. Umumnya ke Tanah Arak, contohnya macam Mesir, Saudi, Yaman. Dia tanya sebab apa nak pergi negara tu. Dia tanya, saya nak pergi sebab apa? Sebab saya nak pergi ambil bahasa Arab. Saya minat bahasa Arab, saya minat sebab saya pun alhamdulillah asal daripada sekolah Arab. Jadi dia tanya dia, dia tanya saya balik, adakah mu ni nak pergi belajar sana semata-mata nak ambil bahasa Arab tu, nak guna untuk dirimu, kamu nak guna untuk orang ramai? Dia tanya saya balik. Saya mestilah saya nak guna untuk saya. Dan saya sama boleh saya sampai kepada orang lain. Baik, saya kata satu negara yang mana negara ni tak ada orang pergi dia. Dia saya pun macam kejut lah. Saya ada orang pergi, lepas tu nak pergi mana. Jadi ringkas ceritanya, dia pergi sekali. Habis SPM, ambil ikatan ni. Lepas ikatan ni tu ambil setahun tu dia sekali dengan dia. Mana? Di negara bernama Mauritania. Tuan-tuan ditunggulah, Mauritania. Dia sebelah dengan Maghribi, Arab Afrika. Jadi ustaz saya ni, dan saya bersama dengan kawan-kawan saya 2-3 ni pergi sana. Alhamdulillah, kita duduk sana belajar kitab apa semua sekali. Jadi suasana-suasana tu nak cerita tu panjang lah tuan-tuan. Macam ni yang saya nak cerita, ustaz yang bawa saya pergi sana tu, dia ni hebat lah bagi dia tuan-tuan. Hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan? Pengakhiran dia tuan-tuan, dia pergi meninggalkan kita di bulan Ramadan, di hari Jumaat, dan juga dikatakan ketika perang Badar. Perang Badar bulan Ramadan tu. Jadi sama dengan nama dia. Gelaran dia lah, bukan nama dia, gelaran dia pun Al-Badar. Jadi bila saya tengok, Allah Rabbi, hebatnya orang ni. Jadi saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kematian dia tu, saya balik. Saya dengar yang dapat berita tu dia meninggal dunia pukul 2 lebih pagi. Jadi kita dapat berita tu subuh. Jadi kebetulan hari tu kecoh. Saya pun telefon ni lah pegawai kat pejabat apa semua sekali, tanya dia, minta izin dengan dia. Dia bagilah, alhamdulillah, semua dipermudahkan. Saya balik, saya sampai rumah dia pukul 1. Bila sampai rumah dia pukul 1 tu, jenazah tak ada lah tuan.
saya pun Allah Rabbi, tak sempat apa aku jumpa dengan dia. Saya nak jumpa sangat-sangat. Saya lepas tu bila mana tu saya tunggu pergi. Saya call, saya tanya anak dia, tak ada dah. Jenazah duduk hospital, dia duduk Kota Baru, di masjid Kota Baru untuk solat jenazah. Saya pun tunggu call. Sekitar tu lah yang pak bos sekali, ya ginilah ustaz, kita tunggu di kubur, tanah perkuburan. Jadi bila tunggu kubur, tak apalah, saya balik mandi sepanjang tu apa semua sekali. Dalam pukul 2 saya pergi kubur tuan-tuan, dah ramai dah orang menunggu. Tapi jenazah tak sampai pagi, saya ingat dah sampai dah, ingat jenazah ada dah. Kejut kat kita. Jadi alhamdulillah, izin Allah SWT saya sempat jumpa dengan dia. Saya duduk sebentar, dan dia duduk lebih apa semua sekali, jenazah sampai. Bila jenazah sampai, kita pun duduk lah. Kita pun ambil jenazah, akak jenazah tu kita akak. Alhamdulillah Ta'ala izin kepada kita. Akak dia, kita tengok dia bila mana masuk dalam kubur tu semua sekali. Ta'ala bagi izin keizinan untuk saya dapat bersama dengan jenazah. Dapat melihat dia buat kali terakhir. Jadi alhamdulillah. Kat sini tuan-tuan, ceritanya saya nak cerita sini itu yang pertama dia meninggal hari Jumaat bulan Ramadan, dan dikata juga ketika perang Badar, bersempena dengan nama dia Al-Badar. Itu satu. Dan yang kedua tuan-tuan, arwah jenazah ni bila dia meninggal tu dikatakan oleh penggali kubur tu pakcik saya, satu kampung dengan saya. Kita masa kecil-kecil dulu main sawah sekali dengan pakcik tu. Jadi dia cerita dia sepanjang dia gali kubur situ 3 benda je hak dia jumpa paling ajaib dia. Hebat lah dia. 3 orang ni ya. Satu orang tok guru, satu orang biasa, dan satu orang ni dia. Orang tak tok guru tu dia. Dia cerita saya hak molek ya, hak benda yang bagi pengajaran daripada kita dia. Tok guru tu dia ketika nak meninggal dunia, masa tok guru tu umur apa ya? Hujan memang sehujan dia. Siapa kita nak kali kubur tak dia. Penuh air. Lelah sekali terpaksa buat lokek dia. Tahulah kali. Siap apa kali semua sekali siap tanah tu. Reda hujan dia. Apa ayatnya bumi nangis dengan seorang gali. Satu yang keduanya kucing dia. Dan bila mana seorang tu meninggal, mai kucing. Yang dijaga, yang dibelanya. Bila mana dia meninggal tu, mai kucing tu jaga kubur dia sampai 7 hari. Penggali kubur tu duduk pergi kubur hari-hari, bukan ada orang mati apa semua sekali kan. Lepas tu sampai 7 hari. Hari yang ke-7 tu tak ada kucing tu. Memang tak ada di rumah dia, tak ada, memang tak ada ilah tu. Wallahualam. Dan yang tiga adalah orang ni. Orang ni. Kita tak tahu apakah amalan dia. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu hebatnya dia tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Dia ni kayaknya hebat dia dikongsikan oleh pakcik tu dah. Pakcik tak kenal saya. Aku tak pernah jumpa dia. Setiap aku gali kubur, semakin aku gali aku dengan anak-anak aku dia. Semakin aku gali, semakin dia gali tu biasalah kubur ni kira kau gali kau dalam. Jadi siapa tergelanya, siapa kat tahap kepala lutut dia ada. Siapa tu bau minyak wangi dia. Memang bau wangi lah dia. Dia pun buat tak ingat lagi. Lepas anak-anak dia tanya, anak dia yang bergali kubur sekali dia tanya, "Ayuh, bau ke dia ni ayuh?" Anak dia tanya. Jadi kata dia, "Tak apalah gali ya. Biarkan ya." Gali macam biasa. Dia gali semakin gedakan, semakin gali semakin kuat bau. Semakin gali semakin kuat bau. Dia bau wangi tuan-tuan. Bau wangi yang hebat yang tak dapat digambarkan dia ya. Jadi gali siapa dah dalam kubur tu, semakin dalam sapalah waktu nak buka dia lihat tu dia cakup di kepala tepat nak letak jenazah tu. Air bau tu memancar masuk hidung. Masuk penuh hidung dia. Allah Rabbi dia. Aku tak pernah bau lagu ni dia. Kejut anak-anak dia. "Abah, ayuh, bau dia kuat sangat ni ayuh." Tanya anak-anak dia. Lepas tu anak dia, ayuh dia. Dia bukan cale-cale orang ni. Orang hebat ni. Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita, tunjuk pada ummah, nak tunjuk pada pengajaran untuk orang. Sebab apa? Tak apa, kematian dia pun dah kematian hari mulia bulan Ramadan. Bersempena dengan perang Badar, salah satunya dikatakan juga. Tapi satu lagi ni, bau wangi tu bukan calon-calon orang tu. Bukan calon-calon orang nak bau. Bukan calon-calon orang nak Ta'ala nak tunjuk, nak bagi petunjuk, nak tunjuk kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya terkejut tuan-tuan. Mula-mula saya dengar daripada orang sekitar lah, duduk royak apa semua sekali, duduk setapak. Jadi bila saya dengar, saya tak puas hati dah.
Saya pergi jumpa dengan pakcik tu, tanya pakcik, betul ke? Mu tak kenal aku ke? Dia tanya saya balik. Aku duduk gali kubur tu dah beribu hari dah. Memanglah di kubur tu memang dia je tu gali kubur. Jadi dia tahu macam-macam benda, semua benda dia tahu. Cuma hak air dia tak ayat. Cuma dia cerita kebaikan dia ayat. Jadi bila dia cerita, saya terkejutlah saya. Allahu Rabbi, alhamdulillah ta'ala izin saya berjumpa dengan dia, berjumpa dengan si arwah ni, berjumpa dengan si penggali kubur ni. Dia si penggali kubur cerita saya. Bila dia cerita, kita terkejut, takjub. Dia bagi pengajaran pada diri kita dan masyarakat. Sebab apa? Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita, kalau kita buat baik dengan manusia, buat baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala cakap, hablum minallah wa hablum minannas. Jagalah hubunganmu dengan manusia, dengan hubunganmu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kebaikan buat dirimu tu akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak? Siapa dia tuan-tuan orang tu? Orang tu adalah nama dia. Jadi tidak lain, dia tidak bukan, dia adalah ustaz saya. Dia begitu rapat dengan saya. Dr. Yusnal, Dr. Yusnal Al-Badar. Nampak? Apa ni gelaran dia tu Al-Badar. Bersempena dia, gelaran dia tu bersempena dengan Perang Badar. Tuan-tuan boleh carilah siapakah dia, Yusnal Al-Badar. Dia bersama dengan saya. Saya nak pergi belajar luar negara, dia pergi sekali dengan saya, tuan-tuan, atas saya sekarang. Balik Malaysia, dia suruh saya dia suruh saya bekerja dekat Kelantan lah. Dia salah seorang orang yang tak bagi saya masak sekap. Tak bagi salah seorang orang yang tak izin saya masuk tentera. Tapi alhamdulillah, apa yang saya dapat dekat sana, saya manfaatkan sebaik mungkin. Saya gunakan sebaik mungkin untuk apa? Untuk diri saya dan untuk masyarakat. Itu yang dia minta dengan saya. Ilmu yang ada kita guna sebaik mungkin. Walaupun satu, kata Nabi SAW, baligh anni walau ayat, sampaikan kepada aku walaupun sepotong ayat. Itu yang saya amalkan, tuan. Saya tak ada tak banyak pun ilmu. Tak banyak pun. Saya duduk sana pun 3 tahun je, tuan. Bukan lama, 3 tahun je. Tapi ilmu yang ada tu saya guna sebaik mungkin. Sebab apa? Itu nasihat daripada ustaz saya. Ustaz saya. Itulah saya nak ceritakan pada hari ni kepada kita semua, bahawa bila kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amal ibadah kita tak tahu. Amal ibadah saya, tuan-tuan, puan-puan, masing-masing ada amal ibadah masing-masing. Dan amal ibadah itulah akan menunjukkan bagaimana pengakhiran kita, tuan-tuan. Jadi ceritanya begitulah. Yang hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi petunjuk dan hidayah pada umat dia, supaya kita ni sama-sama berfikir. Jadi saya terkejut sangat-sangat. Jadi dia bagi impact yang sangat besar buat diri saya. Sebab apa? Walaupun saya balik tak sempat berjumpa dengan dia, biasa dah. Orang besar. Orang besar. Orang dia terpengaruh lah. Berpengaruh di Kelantan. Jadi tak ada masa kita pun tak ada kesempatan nak jumpa dia. Hanya melalui telefon apa semua sekali. Alhamdulillah, hari terakhir saya sempat berjumpa dia lagi Kelantan, walaupun hanya sekadar usul dia masuk dalam liang lahat, walaupun sekadar solatkan jenazah dia, walaupun sekadar tatap wajah dia di kat liang lahat. Alhamdulillah, tak lain izin daripada kita, tak lain izin pada saya berjumpa dengan dia di tempoh hari. Ini saya rasa tu lah. Dan angin satu hari tu tengok dia, Allah, bila pakcik tu cerita, saya terkedu rasa Allah, hebat, memang hebat. Kita nampak kehebatan dia tu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dah kita jagalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya boleh cerita ni, tuan-tuan, sebab saya sendiri pergi kubur, dan saya sendiri jumpa dengan pakcik apa gali kubur tu. Sebab pakcik tu bukan orang lain, tuan-tuan. Kalau pakcik tu satu kampung dengan saya, dan salah satu orang yang rapat dengan saya. Dia cerita saya, dia memang tak ada orang lah dia. Memang tak ada orang. Hebat dia. Semakin gali semakin bau, semakin gali semakin kuat bau. Jadi bukan dia seorang bau, anak-anak dia pun bau. Dan orang yang pergi ketika gali kubur tu pun sepak bau. Bau wangi yang tu, bau wangi daripada syurga dia. Hebat dia. Terutama masa dia apa ni, dia tekan cok di lelah tu, air bau tu, ya Allah, hebatnya, ya Allah. Saya siapa sebut dia ya. Ya, tak pernah aku gali kubur dia. Sebanyak gali kubur, semakin dalam semakin sedap, semakin dalam semakin sedap gali kubur. Tak pernah dia. Itu kali pertama kali dalam hidup dia. Saya pun hebat. Dah Ta'ala nak tunjuk pada kita. Walaupun dah siap apa semua sekali, siap gali kubur apa semua sekali. Kubur, tuan-tuan, saya pergi dah. Nak cerita sini. Saya pergi tengok kubur tu bersih. Bersih, kubur bersih. Tak ada apa-apa pun.
Jadi tu yang saya tengok dengan mata kasar saya. Kalau mata hati kita hanya Allah lah yang tahu bagaimana dia di sana. Apa semua sekali tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma gambaran di sini Allah nak tunjuk pada kita. Nak tunjuk pada kita bagaimanakah bagaimanakah itu kita tengok seorang yang telah meninggal dunia, kita tak tengok lagi orang lain macam mana. Dan kita jangan tak tengok orang lah, tengok diri kita tu. Tepuk dada tanya email, jangan tepuk dada tanya selera. Dah. Jadi insyaAllah saya rasa sedikit sebanyak tu memberi kesan kepada saya dan memberi kesan kepada tuan-tuan yang menonton video saya pada ketika inilah. Sebab apa? Sebabnya satu je tuan-tuan, satu je. Kita tak tahu bagaimana perakhiran kita. Jadi kita buat amal ibadah, ibarat kata hari ini dah hari terakhir untuk kita. Hari ini terakhir. Dan kalau dah hari ini hari terakhir untuk kita, kita buat amal ibadah seakan-akan hari ini terakhir untuk kita. Amal ibadah kita sebaik mungkin, insya-Allah perakhiran kita, perakhirannya diberkati, diridai, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اختنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزع ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Coba ungkap tabir ini, kisah antara kau dan aku, terpisahkan oleh ruang dan waktu, menyudutkanmu, meninggalkanku. Ku telah kehilangan cintamu yang telah lama hilang. Kau pergi jauh karena salahku yang tak pernah menganggap kamu ada. Mengisahkan kita, mengingatkanku pada